Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung bab 1 iaitu 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Kriteria kejayaan yang hari ini yang kita akan melihat, yang pertama, kita akan cuba membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Jadi sekarang, macam mana kita nak membuat pengiraan kalau melibatkan gabungan operasi bagi integer? Sebenarnya di sekolah rendah, anda pun telah pernah belajar macam mana nak menyelesaikan soalan sekiranya mereka adalah gabungan operasi. Apa itu gabungan operasi? Bermaksud dalam satu soalan, dia mempunyai tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, dan juga sesetengah syarat dengan menggunakan tanda kurungan. Jadi sekarang kita nak lihat macam mana kita nak selesaikan soalan kalau kita mempunyai pelbagai jenis operasi. Yang pertama, kita akan cuba perhatikan sama ada mereka mempunyai operasi di dalam tanda kurungan. Maksudnya kita ada tambah di dalam kurungan tersebut, ataupun kita ada darab di dalam kurungan tersebut, ataupun bagi tolak dan juga bahagi. Okey, kalau ada, kita akan cuba selesaikan operasi tersebut yang duduk di dalam tanda kurungan. Seterusnya, kita akan semak sama ada mereka ada darab ataupun bahagi. Kalau ada, kita akan cuba selesaikan dari kiri ke kanan. Bermaksudnya, siapa yang duduk di kiri, kita akan selesaikan dahulu bagi simbol darab ataupun bahagi. Seterusnya, barulah kita semak kalau ada tambah ataupun tolak, barulah kita akan cuba selesaikan dari kiri ke kanan. So, ini adalah urutan bagi soalan melibatkan gabungan operasi asas aritmetik. Jadi, sekarang kita akan menggunakan Sleepy Man. Okey, cikgu harap anda masih ingat lagi macam mana nak menggunakan Sleepy Man. Sekiranya anda sudah lupa dengan cara penggunaan Sleepy Man, cikgu akan share link di bahagian atas sudut kanan. Jadi anda boleh klik dan cuba lihatkan video yang memperkenalkan penggunaan Sleepy Man dalam tersebut. Okey, jadi sekarang tanpa melengahkan masa, kita akan cuba lihat soalan. Okey, soalan pertama menyatakan negatif 9 darab kurungan negatif 20 bahagi 5. Jadi di sini kita ada dua operasi yang terlibat iaitu darab dan juga bahagi. Namun untuk bahagi mereka duduk di dalam kurungan. Okey, so inilah kurungan yang cikgu menyatakan bahawa anda perlu selesaikan dahulu. Yang pertama ialah cari siapa yang duduk di dalam kurungan. Jadi sama dengan yang pertama ataupun langkah yang pertama ialah selesaikan bahagian bahagi. Jadi, untuk nombor-nombor ataupun simbol-simbol yang tak terlibat, maksudnya negatif 9 dan darab ini, masih lagi awak tak buat apa-apa, awak mesti letak ataupun tulis semula mereka di dalam tempat asal mereka. Sekarang tempat mereka di depan kan? Jadi, anda perlu tulis mereka berada di depan, ikut urutan, dan belakang mereka jawapan ialah apa, awak tulis sahaja di sini. Okey. Kalau mereka ialah negatif, okey, seperti yang cikgu telah sampaikan di dalam video yang sebelum itu, kalau mereka ialah negatif, pastikan mereka ada kurungan selepas tanda operasi. Okey, tak bolehlah sini darab, sini tolak tanpa kurungan. Okey. Murid mesti sekarang sudah tahu macam mana negatif 4 ini diwujudkan. Okey, 20 bahagi 5 dapat 4. Negatif bahagi dengan positif, kita akan dapat negatif. Okey, menggunakan Sleepy Man. Maksudnya negatif dengan positif 5, you tutup, muncul negatif, so negatif 4 ada di sini. So sekarang operasi yang seterusnya ialah darab. Negatif 9 darab dengan negatif 4. Apa yang kita boleh buat atas Sleepy Man? Atas Sleepy Man, okey, kita boleh cuba tutupkan negatif-negatif kerana sini melibatkan negatif dengan negatif kan. So, tanpa kita kata
perlu hafal banyak-banyak fakta. Dengan menggunakan Sleepy Man sahaja anda boleh tahu. Okey, jawapan saya mesti ialah integer positif di sini. So, positif nombor apa? Jadi kita darabkan 9 dengan 4 positif 36 ataupun tulis sahaja 36. Okey, so ini adalah soalan yang kita kata basic lah. Setakat ini ialah soalan yang simple untuk gabungan operasi. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2 kita ada 2 kurungan negatif 6 bahagi 2. Jadi pelajar, cikgu nak memperkenalkan salah satu cara untuk menulis persamaan, iaitu apabila nombor tersebut bersama dengan suatu kurungan yang mempunyai satu nombor juga, satu keseluruhan ini mereka sebenarnya adalah membawa erti darab. Okey, sila dengar dengan teliti. Maksudnya, 2 kurungan negatif 6 ini membawa maksud 2 darab negatif 6. Okey, jadi sekarang kita ada operasi darab dan juga bahagi. Okey, darab ini tidak ditunjuk dengan menggunakan cara bentuk penulisan mereka. Okey, so kita akan buat apa dahulu? Dari kiri ke kanan kita akan selesaikan dulu darab. So negatif 6 darab dengan 2. So you boleh tutup lah. Okey, atas Sleepy Man itu negatif dengan tambah ini you akan dapat negatif 12. Bahagi 4. So sama juga kalau simbol ataupun nombor yang tidak terlibat dalam persamaan tersebut masih lagi awak tak selesaikan, awak letak di dalam tempat asal dia. Okey, sekarang negatif 12 bahagi 4. Sama juga di mereka adalah satu negatif, satu positif. So kita tutup atas Sleepy Man, so dia akan muncul negatif. Jadi dekat sini jawapan akhir saya adalah negatif. So negatif nombor apa? 12 bahagi 4. Negatif 3 adalah jawapan kita. Okey, so dua soalan ini adalah soalan yang hanya melibatkan darab dan bahagi, tetapi susunan mereka berlainan. Jadi anda mesti selesaikan mereka dari kiri ke kanan dan juga mesti berhati-hati dengan kurungan. Belajar, kurungan yang membawa operasi, mereka akan susun seperti macam ini. Maksudnya nombor, operasi, nombor. Okey, nombor, tanda, nombor. Tetapi kalau nombor yang duduk di dalam kurungan yang cikgu beritahu itu, mereka membawa erti darab. Macam mana nak tahu? Macam ni lah. Maksudnya mereka adalah susun sebelah sahaja. Mereka tak ada darab ke tambah ke. 6 ini yang duduk bersama dengan 6 ini adalah negatif, bukan tolak. Okey? So, anda mesti buat banyak latihan supaya anda sangat mahir dengan format ataupun cara penulisan mereka. Okey, maksudnya kita tengok saja kita tahu, oh ini ialah operasi. Ini bukan. Ini ialah membawa maksud darab macam itu. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan 3. Okey, penggunaan Sleepy Man masih akan bersama dengan kita. Okey, soalan yang seterusnya ialah negatif 9 darab dengan negatif 2 tambah 5. Okey, so pelajar apabila awak tengah dengar apa yang cikgu sebut, harap anda pun boleh perhatikan bila cikgu menggunakan perkataan negatif, bila cikgu menggunakan perkataan tolak, sama juga untuk situasi tambah dan positif. Okey, so di sini kita ada kurungan. Kurungan ini membawa tanda tambah. Jadi kita akan selesaikan tambah dahulu, selepas itu baru kita akan selesaikan darab. Okey, jadi kita lihat yang pertama, masih yang sama ya. Okey, penjelasan yang sama, iaitu nombor yang tak terlibat, tulis. Okey, yang belakang ini kita kiralah negatif 2 tambah 5, kita akan dapat positif 3. Okey, positif 3, awak nak letak positif boleh, tak nak letak tanda positif pun okey. Jadi seterusnya you rujuk Sleepy Man, satu negatif, satu positif. So nak tutup siapa? Okey, akhirnya akan muncul simbol apa? Then 9 darab 3 kita akan dapat 27. So akhirnya jawapannya ialah negatif 27. So di sini cikgu tak nak lagi tekankan macam mana nak gunakan Sleepy Man. Okey, cikgu hanya nak buat penjelasan apabila kita ada gabungan operasi, kita akan jalankan
penyelesaian kita dengan cara macam mana. Okay, so harap murid yang masih tak mahir lagi Sleepy Man, okay, sila rujuk video yang sebelum ini. Okay, seterusnya kita ada 7 tambah 2 tolak negatif 3. Okay, so di sini ada tak kita melibatkan operasi yang duduk di dalam kurungan? Ada tak? Tak ada. Okay, kalau perhatikan kita tak ada. Yang ini bukannya kita kata kurungan yang kita nak selesaikan terlebih dahulu, bukan. Okay, ini hanya adalah nak bezakan simbol tolak dengan simbol negatif. Sebab itu kita kurungkan negatif 3 ini. Okay, kalau ada sesiapa yang perlu diselesaikan, mereka mesti duduk seperti soalan macam ini ataupun seperti contoh soalan yang sebelum tu. Okay, so harap pelajar sudah boleh nampak bezanya. Okay, sekarang kita ada simbol tambah, kita ada simbol tolak. So, selesaikan dari kiri ke kanan. Okay, yang pertama 7 tambah 2, 9. Yang belakang kita teruskan sahaja dengan apa yang ada. Seterusnya, ini ialah soalan ataupun kemahiran yang sudah diajar di video yang sebelum tersebut. So, boleh rujuk 9 tambah 3, akhirnya kita akan dapat 12. Okay, so seterusnya kita lihat apa soalannya. 4 tolak 12 bahagi negatif 3. Okey, sekali lagi cikgu tanya, di sini ada tak operasi di dalam tanda kurungan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu? Tak ada. Jawapan ialah tak ada. Very good. Okay, some of you already can answer. So, di sini kita ada operasi apa yang terlibat? Kita ada tolak dan juga bahagi. Okey, sekali lagi kita nampak kita ada tolak dan juga bahagi. Jadi di sini kita mesti balik kepada kemahiran yang awak sudah tahu, iaitu kita selesaikan dulu tanda kurungan, selesaikan darab ataupun bahagi, selesaikan tambah dan tolak. Jadi di sini kita akan cuba selesaikan bahagi dahulu. Okey, so 12 bahagi negatif 3 akan dapat negatif 4. So, tolak ini kita tulis, 4 ini kita tulis. Akhirnya, tanda macam ini, hari itu sudah jelaskan, dia akan jadi tambah. Dan akhirnya jawapannya lah 8. Okey, soalan next. Okey, semakin soalannya panjang ya, nampak? Okey, yang ini, kita ada 3 operasi yang terlibat. Okey, kita tengok soalan dahulu. Negatif 6 tambah kurungan 7 tolak 10 bahagi negatif 3. Okey, boleh tak nyatakan apa operasi yang sudah cikgu sebut tadi? Okey, kita ada tambah, kita ada tolak, kita ada bahagi. Okey, antara 3 ini, tolak inilah yang duduk di dalam kurungan. Okey, jadi kita akan selesaikan dahulu siapa yang duduk di dalam kurungan. 7 tolak 10 akan dapat negatif 3. So, yang lain, depan belakang ini, kita akan tuliskan seperti soalan. Seterusnya baru kita semak semula. Kita ada lagi tambah dan bahagi. Jadi sekarang tambah dan bahagi nak selesaikan siapa dahulu? Yes, bahagi. So, apa yang kita boleh buat? Kita ambil lah simbol tersebut masuk dalam Sleepy Man. We check first. Okay, sudah dapat jawapan. Kita pula tengok nombor. Nombor ialah negatif 3 bahagi negatif 3. So, kita akan ada positif 1 ataupun 1 sahaja kita tulis. Okay, depan negatif 6 tambah ini masih ialah daripada soalan. Okey, seterusnya kita selesaikan sehingga jawapan yang terakhir iaitu negatif 5. Okey, so seterusnya kita akan masuk lagi soalan yang jenis macam ini. Okey pelajar, soalan ini dia nampak seperti sangat rumit, sebenarnya dia adalah soalan yang sangat senang. Soalan ini dia hanya didudukkan di dalam bentuk pecahan. Okey, apa maksudnya? Kalau kita semak atas ini, kita akan dapat satu operasi iaitu tambah. Bawah ini kita ada tolak. Okey, kita semak satu-satu. Negatif 12 tambah negatif 16. Okey, so mereka adalah tambah. Maksudnya macam mana pun mereka hanya adalah tambah di aras atas. Jadi kita selesaikan mereka dengan tukarkan ataupun rujuk Sleepy Man di sini.
So, seterusnya anda boleh lihat, seterusnya cikgu tulis apa? Negatif 12, negatif 16. Okey, sama juga dekat bawah. Negatif 22 tolak negatif 24. Okey, so dekat sini kita rujuk Sleepy Man. Kita akan ada negatif 22 tambah 24. Okey, seterusnya kita akan selesaikan aras per aras. Okey, aras atas. Negatif 12 tolak 16. So, ini pun cikgu sudah cuba jelaskan di video yang sebelum tu. Okey, sila rujuk. So, kalau sudah ada simbol yang sama, kita jumlahkan nombor tersebut. Jadi, kita ada negatif 28. Di sini ialah simbol yang berlainan. Kita tolakkan nombor tersebut. Jadi, kita ada 2. Dan akhirnya, jawapan kita buat dalam pecahan iaitu kita permudahkan ataupun kita bahagikan dan kita akan dapat jawapan negatif 14. Okey, so setakat ini habislah penjelasan berkaitan dengan gabungan operasi. Okey, so harap murid-murid boleh faham apa yang berlaku di sini. Okey, so pelajar, mistake are proof that you are trying. Kalau kita buat salah, cikgu minta pembetulan, iaitu membawa maksud anda tengah usaha untuk fahamkan konsep tersebut ataupun mahirkan kemahiran tersebut. Jadi tolong jangan putus asa, cuba sehingga anda mahir. Okey, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.